Presiden Iran hampir menangis secara langsung selepas Trump menutup Selat Hormuz kepada rejim itu dan mengubah laluan ekonomi utama Teheran menjadi laluan yang diawasi oleh pasukan Amerika Syarikat. Masoud Pezeshkian muncul di televisi negara pada 14 Julai 2026 di bawah tekanan serangan bom yang baru. Baca JT, baca. Daripada sekatan maritim dan kehilangan ruang ketenteraan di selatan negara itu. Di hadapan kamera, beliau berjanji untuk mempertahankan setiap inci wilayah Iran dengan tindakan dan bertanya sama ada Washington telah mencapai matlamat mereka di medan perang. Apakah retorik Presiden Amerika? Lihat, mereka terus dengan retorik mereka dan sedang melakukan perkara-perkara ini. Tetapi persoalannya, di medan perang, adakah mereka berjaya mencapai matlamat mereka? Orang-orang yang memutuskan untuk membahagikan Iran kita kepada beberapa bahagian, akhirnya, kemanakah mereka sampai dengan rancangan mereka? Dalam praktiknya, kita akan mempertahankan setiap inci tanah kita berdasarkan kepercayaan dan keyakinan kita. Dan kata-kata kasar yang mereka ucapkan itu adalah layak untuk mereka, bukan untuk kita. Dan bagaimana anda melihat hal tuju masa depan untuk rakyat Iran? Langkah pertama kita adalah memastikan bahawa perpaduan dan kesepaduan dalaman dikekalkan. Setiap perkataan atau tingkah laku yang boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, akhirnya ia akan melemahkan kekuatan kita. Ucapan itu cuba menunjukkan ketegasan, tetapi sebenarnya mendedahkan betapa terdesaknya keadaan. Beberapa jam sebelum itu, Donald Trump telah menyambung semula sekatan ke atas semua pelabuhan, terminal minyak dan kawasan pantai Iran. Sementara lebih daripada 20 kapal perang dan ratusan pesawat Amerika beroperasi di rantau itu. Langkah itu tidak menghalang kapal yang menuju ke pelabuhan lain di Teluk, tetapi menutup laluan untuk kapal yang berkaitan dengan perdagangan Iran, menjejaskan ekspor, bekalan dan kemasukan wang. Dalam 17 jam pertama, 2 kapal dagang yang cuba memecahkan halangan itu telah diarahkan semula. Pezeshkian bercakap tentang penentangan tepat ketika Trump mula mengawal rentak krisis melalui laut, udara dan sekatan. Bagaimana Teheran akan bertindak balas tanpa memperbesar kekalahannya sendiri? Pezeshkian menjawab kenyataan Trump bahawa sebahagian besar keupayaan ketenteraan Iran telah dimusnahkan dan cuba mengubah pengumuman itu menjadi satu pembelaan terhadap perpaduan dalaman. Agensi kerajaan IRNA melaporkan bahawa Presiden bertanya ke mana perginya mereka yang berniat memecah belahkan Iran dan menegaskan bahawa jawapannya akan datang melalui tindakan. Kenyataan itu dibuat di Tehran, di hadapan rakyat yang telah melalui berbulan-bulan peperangan, tekanan ekonomi dan kehilangan ketenteraan. Nada penuh emosi tidak mengubah keadaan di laut. Kerajaan Iran bercakap tentang kedaulatan, tetapi kini perlu membuktikan bahawa mereka mampu menggerakkan kapal, menjual minyak dan membekalkan pasukan mereka di bawah pengawasan Amerika. Donald Trump menyambung semula sekatan pada jam 20.20 waktu Greenwich, 14 Julai. Perintah itu melibatkan kapal-kapal dari mana-mana negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan, terminal dan kawasan pantai Iran. Selat Hormuz masih dibuka untuk kapal-kapal yang tidak berasal dari atau menuju ke Iran. Perbezaan ini sangat penting. Washington tidak menutup sumber tenaga negara-negara Arab Teluk. Ia sedang mengasingkan konflik perdagangan rejim Iran. Pasukan Amerika telah melancarkan gelombang serangan baru terhadap sistem pertahanan pantai, gudang dan lokasi pelancaran peluru berpandu jelajah. Pada 15 Julai, Komando Pusat memaklumkan bahawa satu operasi selama 90 minit telah menyerang Pulau Tung Besar berhampiran selat itu. Dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengurangkan keupayaan Iran menyerang kapal-kapal dagang. Beberapa hari sebelum itu, sasaran ketenteraan juga telah diserang di Buser, Chabahar, Jas, Konara, Abu Musa dan Bandar Abbas. Pihak Komando Amerika juga menafikan versi yang disebarkan oleh media rasmi Iran bahawa gudang gandum awam di Rovize telah dibom. Menurut Amerika Syarikat, serangan itu ditujukan kepada struktur ketenteraan yang berkaitan dengan pertahanan pantai dan serangan terhadap kapal. Pertikaian versi ini menunjukkan bagaimana Teheran cuba mengalihkan tumpuan daripada kehilangan keupayaan ketenteraan kepada tuduhan. Serangan itu ditujukan kepada struktur ketenteraan. Menurut serangan yang ditujukan kepada struktur ketenteraan pertahanan pantai, menurut Amerika Syarikat, serangan yang ditujukan kepada struktur pertahanan pantai terhadap serangan kapal. Amin.
Wah, macam mana mereka serang tu? Wah, semua ni mereka memang lain macam. Mereka serang pejabat, hancurkan pintu dan segalanya. Dan mereka buat kekacauan dengan darah dan api. Memang tempat-tempat ni ada geng-geng sendiri. Mereka tak bayar dari awal, hanya kerana nama dan keperluan. Kerja sebab kita tahu macam mana. Dan akan jadi masalah dengan Nani. Ibu dah panggil tamu makan? Teheran membalas dengan meningkatkan ancaman. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahawa sebarang serangan di tanah Iran akan mencetuskan tindak balas, tidak kira sama ada ia berlaku di utara, selatan, timur atau barat. Pengawal revolusi juga menyatakan telah menyerang kemudahan Amerika di Kuwait dan Bahrain. Pihak berkuasa Kuwait berkata bahawa pertahanan mereka telah berdepan dengan drone Iran, manakala Reuters melaporkan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan serta-merta semua dakwaan yang dikemukakan oleh rejim tersebut. Letapan dan amaran juga telah direkodkan di beberapa kawasan di rantau itu, manakala pangkalan Amerika kekal dalam keadaan berjaga-jaga. Peluasan serangan ke Kuwait, Bahrain, Qatar dan Jordan menunjukkan strategi Iran untuk memberi tekanan kepada negara-negara yang menempatkan pasukan Amerika Syarikat. Masalah bagi Pezeskian ialah setiap serangan baru terhadap sistem itu, wilayah-wilayah tersebut meningkatkan sokongan serantau terhadap perlindungan yang ditawarkan oleh pasukan Amerika dan memberikan lebih banyak alasan kepada Trump untuk melanjutkan operasi itu. Rumah Putih juga mula menyerang struktur keuangan di sebalik senjata Iran. Pada 15 Julai, Jabatan Perbendaharaan telah mengenakan sekatan ke atas 7 individu dan entiti daripada rangkaian yang terlibat dalam pembelian dan pengangkutan bahan untuk pengawal revolusi. Senarai itu merangkumi pengendali dan syarikat di Iran, Nigeria, Itali dan terus bertambah. Kerajaan Amerika mendakwa bahawa syarikat penerbangan, pengangkutan, saluran keuangan dan penyelaras perjalanan digunakan untuk menyembunyikan penglibatan pengawal revolusi serta menggerakkan bahan dan individu antara negara-negara yang berbeza. Aset milik sasaran yang berada di bawah bidang kuasa Amerika telah dibekukan, urus niaga dilarang dan syarikat yang dikawal oleh individu yang disekat di 50 negara atau lebih juga mula dikenakan sekatan. Scott Bassett menyatakan bahawa Trump menuntut penyanuklearan Iran dan Washington akan terus membongkar rangkaian yang menyokong program senjata serta mesin perang rejim tersebut. Jadi, kepungan itu maju di 3 front. Kapal-kapal dihalang, struktur ketenteraan diserang dan perantara keuangan kehilangan akses kepada sistem antarabangsa. Kesan politik di dalam Iran juga mula kelihatan. Ia muncul di media sosial. Beberapa hantaran menunjukkan rakyat menyerang Trump secara lisan dan mengatakan mereka tidak takut dengan peluru berpandu, jet pejuang atau pengebom B2. Hai rakan-rakan yang dikasihi, rakan-rakan yang dikasihi. Ini adalah menara yang sama yang diserang oleh Trump malam tadi. Trump seorang pengecut. Saya tidak takut dengan peluru berpandu kamu. Saya tidak takut dengan jet pejuang kamu. Saya tidak takut dengan inovasi kamu. Kami orang Iran dan dengan bangga kami menjerit supaya seluruh dunia mendengar suara kami. Jika saya ada peluang, saya sendiri akan potong leher kamu pengecut. Video-video ini menunjukkan kemarahan terhadap Amerika Syarikat tetapi tidak membuktikan perubahan pendapat umum di kalangan rakyat Iran. Mesej-mesej berasingan yang disiarkan dalam persekitaran terkawal dan penuh sekatan internet tidak secara automatik mewakili seluruh masyarakat. Kajian mengenai sekatan sambungan di Iran menunjukkan gangguan yang diselaraskan dan meluas semasa krisis dalaman pada tahun 2026. Pes Eskin cuba mengambil kesempatan daripada sentimen nasionalis untuk menyatukan rakyat di sekeliling kerajaan walaupun selepas protes, penindasan dan kesukaran ekonomi. Janji beliau untuk bertindak juga bertujuan mengelakkan imej bahawa rejim telah kehilangan kawalan ke atas selat itu. Tetapi terdapat jurang besar antara mengisytiharkan kedaulatan di hadapan kamera dan memastikan laluan perdagangan yang dikelilingi kapal, pesawat dan sistem pengawasan Amerika terus berfungsi. Trump masih membuka ruang untuk penyelesaian diplomatik tetapi di bawah syarat yang ketat. Washington menuntut agar Iran menghentikan serangan ke atas kapal, menerima laluan bebas melalui selat itu dan menyambung semula perbincangan mengenai program nuklear. Pada masa yang sama, Presiden Amerika mengancam untuk memperluaskan serangan ke atas loji dan jambatan sekiranya Teheran menolak perjanjian itu.
Sebarang serangan ke atas kapal atau kemudahan Amerika Syarikat boleh mencetuskan satu lagi gelombang pengeboman dan menjadikan sekatan itu lebih ketat. Janji untuk bertindak balas dengan tindakan telah meletakkan Presiden Iran sendiri dalam tekanan segera bertindak dan mengambil risiko serangan yang lebih besar atau berundur di hadapan kepungan yang dibina di Hormuz. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga ke akhir. Sokong projek kami dan buat sumbangan keuangan melalui butiran Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan. Terima kasih.